Ketika Allah Ta'ala memuliakan seseorang dengan amal ibadat, dengan ketaatan, jangan GR duluan hingga dia menyombongkan diri. Udah, lu nggak tahu gue udah pergi haji berapa kali, lu nggak tahu gue sholat gue berapa kali, lu nggak tahu kan semalam gue tahajud, macem-macem. Begitu, jangan GR duluan nganggap dirinya udah paling hebat. Sebab kita nggak tahu akhir hayat kita ditutup dengan amalan yang bagaimana. Kita nggak tahu kita ditutupnya dengan Islam, dengan iman atau enggak. Kita nggak tahu itu. Kita cuma berusaha memperjuangkan, mempertahankan keimanan, keislaman kita. Jangan sampai ada hal-hal yang bisa membuat kita akhir hayat kehilangan Islam. Entah itu ucapan yang tidak baik, entah itu pandangan yang haram, entah itu sikap yang tidak baik, durhaka kepada orang tua misalkan atau semacamnya, hingga membuat seseorang akhir hayatnya tidak bisa meninggal dalam keadaan Islam. Kita selalu dengar dunia ni rosak kerana banyaknya orang-orang jahat. Mereka yang jahat ini dianggap sebagai pencetus kerosakan muka bumi. Tetapi sedarkah kita sebenarnya muka bumi ini rosak kerana orang-orang baik. Orang-orang baik yang berdiam diri ketika melihat kerosakan. Orang-orang baik yang hanya menjaga mereka dan kelompok mereka sahaja. Wujud pada hari ini orang baik yang mementingkan diri mereka. Mereka melihat kerosakan dilakukan oleh orang-orang jahat, tetapi mereka berdiam diri dan enggan bertindak. Mereka lebih suka membuat pagar keselamatan dalam kelompok mereka sahaja, hidup di dalam kelompok mereka sahaja, duduk dalam suasana mereka sahaja. Mereka enggan menjadi kelompok menguasai dan memperbaiki keadaan. Sebab itulah Nabi berpesan agar jangan jadi demikian. Hadis daripada Zainab binti Jahsh, isteri Rasulullah, sabda Nabi, la ilaha illallah wailul lil Arab min syarrin qad iqtaraba. Celakalah bagi orang Arab kerana keburukan yang akan menimpa mereka. Zainab pun berkata kepada baginda SAW, ya Rasulullah, anahliku wa finas salihun. Wahai Rasulullah, takkanlah kami binasa sedangkan pada kami ada orang-orang soleh. Qala na'am idza kathural khabath. Ya, jawab Nabi, apabila kejahatan terlampau banyak. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahawa kejahatan akan menguasai apabila orang soleh membiarkan kejahatan berkuasa dengan berdiam diri. Walaupun mereka itu soleh tetapi tidak berguna kerana kejahatan sudah menguasai akibat diam orang soleh. Omar juga pernah berdoa, Allahumma ashku ilaika jaldal fajir wa ajazat thiqah. Ya Allah, aku mengadu kepadamu daripada berhadapan dengan orang keji yang berkuasa dan orang soleh yang lemah. Orang soleh dianggap lemah apabila hanya mementingkan kesolehan mereka sahaja. Apa yang lebih menarik, seorang tokoh barat yang bernama Napoleon Bonaparte juga menyatakan seperti yang Omar dan baginda SAW nyatakan. Katanya, the world suffers a lot not because the violence of bad people but because of the silence of the good people. Dunia hari ini menderita bukan kerana kejahatan orang jahat tetapi kerana diamnya orang-orang yang baik. Persoalannya, kita orang baik jenis yang mana? Adakah jenis yang berdiam diri dan menjaga kepentingan peribadi, atau mereka yang sanggup bangun membetulkan kesilapan dan membangunkan muka bumi ini dengan kesolehan yang dimiliki? Sebenarnya harapan untuk muka bumi ini dihiasi dengan Islam terletak kepada anda, yakni orang-orang baik yang sanggup berjuang. Marilah kita buat sesuatu. Bangunlah kerana Allah bersama kita. Semoga kita termasuk kelompok mukmin pejuang. Cukup sekadar itu. Assalamualaikum.